Hai semua, dah lama saya tak masuk YouTube channel saya, Secret Spice ni. Hari ni saya nak kongsikan resepi macam mana nak masak sambal sotong. Sotongnya lembut, tak keras, tak ada terlebih masak. Jadi jom kita saksikan sama-sama macam mana saya nak kongsi tips resepi masakan saya ni. Jom kita tengok apa bahan-bahan yang kita nak sediakan. Okey, bahan-bahannya saya gunakan gula Melaka, cili bo. Lepas tu saya gunakan belacan sikit dalam sambal sotong saya. Saya gunakan 1 biji bawang besar, 3 biji bawang sedang merah. Lepas tu saya gunakan 5 ulas bawang putih. Dan paling utama sekali sotong saya bawa beli daripada pasar. Segar kan? Okey, jom kita mula masak. Sebelum kita mula masak, jom kita blender dulu bahan-bahan bawang besar, 3 biji bawang sedang dengan 5 ulas bawang putih ni kita blender. Dalam bahan-bahan yang kita nak buat sambal ni, saya ada bahan rahsia yang saya nak blender sekali bersama dengan bawang-bawang ni. Jadi ini bahan rahsia saya letak belacan dalam bawang yang saya nak blender ni. Jadi kalau kita masukkan belacan ni, sambal yang kita nak buat sambal sotong ni jadi lebih sedap. Tapi ada orang dia tak suka belacan. Kalau tak suka belacan, boleh masukkan udang kering ataupun ikan bilis pun boleh. Jadi jom kita blender dulu bahan-bahan ni sebelum kita mulakan masak. Jom kita mulakan masak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni tips saya buat sambal sotong. Macam mana sotong tu jadi lembut, tak keras dalam sambal deh. Jadi kita masukkan dulu sotong kita. Okey, jangan masukkan air ke minyak ke dalam permulaan kita nak buat lembutkan sotong ni dulu. Ni cara saya buat sambal sotong. Saya keluarkan air sotong tu dulu pada permulaan masakan. Jadi kita gaul sampai air tu keluar daripada sotong. Tapi kita masak sotong ni pun tak lama, sekejap je. Proses ni dalam 2-3 minit je. Jadi bila kita tengok sotong tu dah bertukar warna putih, air pun dah keluar dari sotong tu, nampak kan dia dah tukar warna putih. Tadi warna jernih sikit. Jadi bila dah bertukar ni, kita tunggu air sotong tu keluar. Masa proses ni jangan tinggalkan ya, sebab takut nanti sotong kita terlebih masak, nanti dah tak sedap. Jadi proses ni kita gunakan untuk buat sambal sotong yang sedap. Ni cara saya masak lah. Cara saya untuk buat sambal sotong tu jadi lembut. Bila kita makan sambal sotong tu kan, kita gigit lembut lagi, tak keras. Lepas tu kita punya sotong tu pun tak kecut lah, tak terlebih masak. Okey, bila kita tengok air dah keluar banyak macam ni, okey, kita terus tutup api dan kita angkat. Dengan menggunakan kuali yang sama, tak perlu cuci kuali tu. Kita masukkan minyak untuk kita start untuk tumis sambal pula ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita start masak. Okay, masukkan minyak. Tambahkan lagi minyak. Sebab sambal ni kena pakai minyak banyak sikit untuk proses cepat. Sambal tu nanti garing kalau kita guna minyak banyak sikit. Tapi jangan terlampau banyak. Okay, untuk masak sambal, biasanya saya akan masukkan dulu dalam setengah biji
bawang besar, kita iris macam ni. Lepas tu kita masukkan dulu dalam minyak yang kita nak panaskan tu. Okay. Kita tunggu sampai bawang tu layu. Untuk masak sambal memang sedap kalau buat letak bawang di permulaan masa minyak tu tengah nak panas Nanti kita kacau. Bila dah tengok tu, kita masukkan bahan yang kita dah blender tadi tu. Kita masukkan semuanya. Bersih semualah. Bersih yang dekat blender tu, jangan ada tinggal baki-baki. Mari kita kacau bahan blender kita, gaul sebati semua. Lepas tu kita tunggu sampai dia masak. Bahan blender kita masak garing. Okey, kita tunggu kejap. Lepas dah garing tu, agak-agak dah tukar warna coklat, kita masukkan cili buh. Saya masukkan cili buh ni dalam 3 sudu masak. 3 sudu besar lah kita masukkan cili buh ni. Lepas tu kita gaul, tengok warna dia kemerah-merahan sikit. Kalau rasa nak pedas lagi, boleh masukkan lagi sambal cili buh ni. Ada orang dia lagi suka pedas. So, saya tengok kuah ni macam tak cukup lagi merah. Jadi saya masukkan lagi 1 sudu cili buh. Maknanya saya gunakan dalam 4 sudu cili buh untuk saya masak sambal sotong saya ni. Kita kacau sambal kita, bagi rata semua dengan bahan blender cili buh tadi. Kita kacau. Lepas tu kita biarkan sampai sambal kita cili buh tu masak garing, sampai dia dah bertukar nanti jadi warna merah sikit. Jadi bila sambal kita dah separuh masak ni, kita masukkan gula Melaka. Saya guna gula Melaka ni dalam, kalau guna yang 1 buku kecil tu, dalam separuh buku tu saya gunakan. Kalau yang besar tu dalam suku lah, saya potong suku gula Melaka yang bulat tu kan. Kalau guna nisan boleh juga. Nisan, orang Pantai Timur guna nisan dalam setengah keping tu, bolehlah setengah keping besar. Kalau yang bulat tu dalam 1 keping. Tapi saya masukkan serbuk perasa
buat perasa ni memang saya suka masuk dalam awalan masakan sebab dia ada meresap dalam bahan-bahan yang kita dah blender tadi, cili bawang, gula. Jadi kita kacau dia ada sebati dalam masakan ni. Lepas tu kita biarkan sampai sambal kita masak garing. Proses masak sambal ni memang lama. Lepas tu saya tambah gula pasir sikit. Sebab gula Melaka tu dia tak berapa manis. Kalau yang nak letak lagi gula Melaka tu boleh lebihkan tadi tu. Tapi saya campurkan dengan gula pasir putih lah. Jadi kita kacau sampai sambal kita masak. Ni tip saya masak sambal sotong. Lepas tu kita tengok kuah tu dah mula pekat. Kita masukkan air. Sebab kita nak cili yang dalam cili buah tu betul-betul masak. So, kita keringkan dulu air yang dalam kuali. Nanti sambal tu pekat balik. Masa ni kita boleh masukkan sos tiram. Saya masak sambal sotong, saya campur sos tiram, sos cili, dengan sos tomato saya masukkan. Bagi kuah tu masam sikit kan. Kalau anda semua pakai sos tomato, dah tak perlu lagi masuk asam jawa. Jadi macam sos tiram ni saya letak dalam 2 sudu besar. Sos cili ni dalam 1 sudu besar saya guna. Dan sos tomato ni pun ada 1 sudu besar. Kalau anda suka masam sikit, anda boleh letak 2 sudu besar pun boleh sos tomato jadi bila dah masuk sos tomato ni, kita dah tak payah pakai lagi asam jawa. Kalau tak ada sos tomato di rumah, boleh gantikan dengan asam jawa sikit. Air asam jawa tu kita campur dengan sambal kita dekat rasa kuah sambal tu nanti ada rasa masam-masam sikit. Lepas kita gaul. Sebab kita nak pekatkan balik sambal kita ni. Lepas kuah dah agak pekat, kita dah masukkan sos tiram. Baru kita masukkan garam. Garam biasanya saya akan masukkan last dalam masakan saya. Sebab sos tiram tu dah masin, jadi kita masukkan sikit je garam. Lepas tu kita kacau. Nampak sambal kita dah pekat, kuah dah tak berair macam tadi. Jadi kita gaul. Kenapa saya masak sotong tu awal tadi? Satu lagi tips kenapa saya buat sotong tu awal tadi, sebab saya tak nak air sotong tu keluar bersama dengan sambal nanti. Biasanya kita akan tengok kalau masak sotong sambal mesti berkuah. Jadi kalau guna tip macam saya ni,
sambal tu tak adalah berkuah sangat, tak ada berair. Jadi memang sedang elok sotong dengan sambal tu kan. Dengan lembutnya. Lepas tu dah masak sambal kita ni, last sekali masukkan balik sotong dengan air yang ada dalam kita asingkan tadi kan. Masuk je. Macam ni dia memang ada air, tapi dia tak keluar macam banyak macam tadi lah, sebab kita dah proses keringkan balik tadi kan air sotong tu. Jadi kurang air, berair sikit sambal sotong kita. Jadi anda semua boleh guna tip nak buat sambal sotong yang sotongnya masih lembut dan tak berair sangat bila buat sambal ni kan. Jadi itu saja yang saya boleh kongsikan dengan anda semua, cara saya buat sambal sotong yang sangat sedap, sotongnya lembut dan tak berair. Okey, anda semua boleh mencuba. Okey, bye.